استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Dihormati pengurusi, para imam, para bilal, tuan guru, para alim ulama, para asatizah, tuan kuasa serta tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, tamanya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama kembali dalam rumah Allah. Selesai kita daripada salat fardu maghrib secara berjemaah dan seterusnya kita berada dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam yang penuh barakah ini memberikan sedikit manfaat buat kita atas pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi pada muka surat yang ke-129. Muka surat yang ke-129, kita berada pada bahagian yang kedua dalam kitab ini, iaitulah pada perenggan adapun harta yang sudahnya terharam. Nah, kita berhenti situ. Jadi kitab ni saya kira lama dah kita berhenti, hampir setahun dan malah mungkin lebih daripada setahun kita baca kitab ni berhenti. Jadi insya-Allah kita ulang sedikit berkaitan dengan bab yang keempat ni saja, menjaga perut, hifzul batni. Jadi kitab ini dia merangkumi ataupun dia ada 3 bahagian. Dan bahagian pertama kita telah pun habis bincang pada kuliah-kuliah yang lalu berkaitan dengan aktiviti kita 24 jam. Maknanya daripada bangun tidurnya kita sampailah tidur balik. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala diletakkan dalam kitabnya ini adab bagaimana untuk kita nak menjalankan kehidupan kita berlandaskan Al-Quran dan juga sunnah Rasul SAW. Kemudian bahagian kedua yang kita sedang bincang hari ini berkaitan dengan ketaatan ataupun kemaksiatan yang dilakukan zahir maupun batin. Dan sekarang kita masih lagi berbincang bab zahir. 3 daripadanya kita telah bincangkan anggota yang zahir, iaitulah bab mata, bab telinga, bab lidah. Dan yang keempat kita sedang bincang iaitulah menjaga perut, hifzul batni. Jadi kita bincang ini dah tengah-tengah. Jadi saya akan flashback balik sikit untuk dapatkan gambaran menjaga perut ni bagaimana. Dan nanti kita akan masuk pula bahagian yang masih lagi bahagian kedua, tapi bab maksiat ataupun ketaatan daripada sudut batin, iaitulah melalui hati. Bagaimana untuk menjaga hasad, dengki pada orang, bagaimana untuk menjaga riak, takabbur, ujub, ini semua dia akan bincangkan, tetapi tidak detail seperti mana karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab Penawar Bagi Hati, itu detail. Dan ada lagi yang lagi detail, Imam Al-Qushairi contohnya, kitab Risalah Al-Qushairiyah. Tapi Imam Al-Ghazali diletak sebahagian saja, sikit, untuk gambaran apa dia maksiat dan apa dia taat yang menggunakan batin. Nanti bahagian ketiga dalam kitab ni, last sekali dia akan bincangkan bagaimana hubungan kita dengan manusia.
hubungan dengan kita dengan ibu ayah, hubungan kita dengan guru, hubungan kita dengan anak murid, hubungan kita dengan masyarakat yang kita kenal, yang kita tak kenal, qarib ataupun tidak qarib. Okey, jadi itu dalam bahagian ketiga, insya-Allah di akhir bahagian nanti. Cuma sekarang ini saya rasa kita dah jauh dah baca kitab ini, dah berada di tengah-tengah kitab, iaitulah pada muka surat yang ke-129, iaitulah kita berada pada bahagian hifzul batni, iaitu menjaga perut daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Al-Ghazali, saya flashback sikit. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala disebutkan bagaimana untuk menjaga perut ini daripada melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, maka masukkan makanan yang dalam perut kita ini hanya yang halal semata-mata. Tidak boleh memasukkan makanan yang haram dan syubhah. Kalau boleh elakkan perkara yang syubhah lah. Sebab Nabi sebut innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Kata Nabi SAW, halal itu jelas dan haram itu pun jelas. Dan di antara keduanya, wa bainahuma, kata Nabi SAW, di antara keduanya ada perkara yang mushtabihat, perkara yang syubhah. Ini halal pun bukan, haram pun bukan. Jadi kalaulah kita mampu memelihara makanan yang masuk dalam badan kita daripada perkara yang syubhah, maksudnya kita tak tahu di halal ataupun haram, haram lagi kita akan jaga. Sebab syubhah itu perkara yang memang kita jaga betul. Dan saya sebutkan pada kuliah yang lalu, syubhah inilah yang digelarkan orang sebagai orang yang wara'. Okey, orang yang wara' ni adalah orang yang memelihara diri dia daripada perkara yang syubhah. Bukan makanan saja. Maksudnya perkara yang syubhah ni apa saja? Jawatan, pekerjaan, makanan, apa saja. Perkara yang syubhah. Mana kalau dia pelihara diri dia daripada syubhah, maka dia digelarkan sebagai orang yang wara'. Kadang kita salah istilah, kita guna wara' itu pada orang yang kuat ibadat. Pakai serban, pakai rida. Kan? Kita tengok dia pakai macam orang ulama, kata dia warak sungguh orang tu, kata dia. Itu bukan warak. Itu kita panggil mungkin dia adalah orang yang abid, orang yang kuat beribadat. Ataupun mungkin kita panggil sebagai dia orang yang alim, orang yang ada ilmu. Tetapi wara', istilah itu merujuk kepada orang yang memelihara diri daripada perkara yang syubhah. Jadi kena pakai istilah itu pada tempat dia lah. Kan? Wara' adalah orang yang memelihara diri daripada perkara yang syubhah, apatah lagi perkara yang haram. Dan ini yang dibincangkan oleh Imam Al-Ghazali pada kitabnya ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di atas muka bumi ini yang halal lagi baik. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesan daripada orang yang memakan makanan yang haram, makanan yang dalam keadaan syubhah ini, banyak kesan dia. Dan kita tengok juga apa yang Imam Al-Ghazali sebutkan, bukan saja memelihara diri daripada perkara yang haram dan syubhah, yang keduanya, bagi untuk kita nak menjaga perut yang Allah Subhanahu wa taala jadikan adalah jangan loba atas makanan. Maksudnya dalam bab tasawuf dia panggil syarhut ta'am, dia panggil. Syarhut ta'am ni maksudnya banyaknya makan. Kena pelihara diri daripada banyak makan. Maksudnya kita kena kawal lah pemakanan kita. Dosa ke Ustaz makan banyak-banyak? Tak dosa. Tetapi bila makan terlalu banyak, kata Syekh Abdul Qadir Amandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, akan menimbulkan sifat-sifat mazmumah yang lain. Makan banyak nanti akan menimbulkan marah, makan banyak nanti akan menimbulkan dengki pada orang, makan banyak nanti akan menimbulkan malas untuk beribadat. Dan daripada sudut itulah nanti akan timbulnya kemuncak kepada sifat mazmumah, iaitulah takabbur. Hanya makan banyak saja. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tuntut untuk kita berpuasa dengan puasa sunat. Jadi orang yang puasa sunat, insya-Allah dia akan kurangkan makan. Dan Syekh Abdul Qadir Amandili rahimahullahu taala dia menyebutkan bahawa sekurang-kurang, paling kurang sehari sekali makan kenyang. Sehari sekali makan kenyang. Itu martabat, itu adalah maratib yang paling rendah sekali. Kalau orang yang paling tinggi maratib dia adalah 3 hari dan ke atas, baru sekali kenyang. Baru sekali kenyang. Bukan tak makan langsung, makan tapi tak kenyang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia makan 6 hari sekali kenyang. 6 hari sekali, baru sekali tu kenyang.
Yang lain-lain tu dia makan, kadang tak ada makanan. Begitu. Nabi juga kalau kita tengok dalam hadis, Nabi juga kadang-kadang masuk ke dalam rumah Aisyah. Rasulullah kata, "Ya Humairah, ada tak makanan untuk aku makan hari ini?" Dia kata, "Tak ada ya Rasulullah, kalau begitu aku puasa hari ini." Mana tak ada makanan. Memang dalam kehidupan Nabi, para sahabat yang hidupnya tidak terlalu mewah, maka makanannya kurang untuk dalam kehidupan dia. Saya pernah sebutkan juga satu hari Abu Bakar dan Omar duduk di luar rumah. Tengah bersembang, tiba-tiba Nabi datang. Nabi tanya pada Abu Bakar dengan Omar. Dia kata, "Wahai Abu Bakar, Omar, apa yang kamu buat kat luar ni?" Dia kata, "Ya Rasulullah, kami ni sebenarnya lapar, tak ada makanan di rumah. Jadi kami sembanglah kat luar ni supaya nak buatkan kami ni lupa yang kami ni lapar." Lepas tu Abu Bakar tanya, "Rasulullah, kamu buat apa pula di sini?" Dia kata, "Aku pun sama." La ilaha illallah, tuan. Bayangkan betapa kurangnya makanan mereka, dan kurang makan ini dia akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan sifat mahmudah dalam hati, sifat terpuji. Buktinya bulan puasa Ramadan 30 hari yang kita jaga, tuan-tuan, kita makan satu hari sekali je bulan Ramadan. Kita makan satu hari puasa, buka sekali, kemudian besok kita makan sekali sahur. Itu je. Itu bukan dua, itu satu. Buka sekali, sahur sekali. Moreh tu additional, tambahan je. Tak payah pun tak apa kan. Sebenarnya dah cukup dah tu, Allah buat dah. Sahur sekali, buka sekali. Itu paling kurang dalam kitab Penawar Bagi Hati. Syekh Abdul Qadir Ramadi disusunkan. Dan kita tengok kesan dia punya hebat. Kita nak riak, tak nak. Kita nak riak tu tak keluar riak tu. Pasal kita tahan makan. Maksudnya tahan makan tu tak nak riak pada orang. Kalau kita beribadat, kalau kita sedekah pun sembunyi. Dan kita ibadat dalam bulan Ramadan ketika kita puasa, makin banyak dan makin tinggi ibadat kita. Pasal apa? Pasal bulan Ramadan adalah yang kita katakan menahan makan, membangkitkan kita punya semangat untuk melakukan ibadat. Tapi kalau kita tahan makan 2 hari sekali kenyang, 3 hari sekali kenyang, lagi hebatlah. Lagi hebat. Sebab tu Imam Al-Ghazali juga pesan kepada kita, cukup dalam keadaan makan itu sekadar-kadar saja. Tapi janganlah hari ini tiba-tiba belajar, sepatutnya hari ini kita makan selalunya 6 kali satu hari, contoh kan. Tiba-tiba esok terus kita makan sehari je sekali. Jangan, pengsan nanti. Buat perlahan-lahan sebagaimana kita kurangkan mungkin daripada 6 kali satu hari, tukar kepada 5 kali satu hari. Biarlah lama sekalipun, setahun ke 2 tahun ke. Kemudian rasa nak turun lagi 4 kali satu hari contoh. Kan? 4 kali satu hari. Lepas tu turun lagi 3 kali satu hari. Sampailah dia menjadi adat buat kamu. Kata Syekh Abdul Qadir. Maksudnya jadi kebiasaan. Cukup dah satu hari mungkin 3 kali je makan. Esok dah lama biasa 3 kali. Kemudian kurangkan pula jadi 2 kali satu hari makan. Cukup. Dia mengurangkan makanan dengan secara berperingkat-peringkat. Supaya dalam keadaan kita tidak terus tukar daripada banyak kepada sikit, akan menyebabkan kemudaratan kepada kesihatan. Dan Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahawa cukuplah, maknanya dalam keadaan kita ini dalam setahun mungkin kita pakai pakaian yang biasa saja, makanan pun makanan yang biasa saja. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan harta yang halal itu sebenarnya banyak, kata Imam Al-Ghazali, dan engkau tidak dituntut memeriksa sampai kepada ini, kita bincang pada kuliah yang lalu last. Dan engkau tidak dituntut untuk memeriksa sampai kepada perkara-perkara yang sekecil-kecilnya. Imam Al-Ghazali kata, jangan kita sampai periksa sekecil-kecilnya daripada mana datang hasil makanan tu, duit contohnya, apa saja yang kita dapat, jangan sampai kepada lubang cacing kita nak tahu. Duit tu datang daripada mana contohnya. Makanan ni datang, makanan daripada mana contohnya. Kau beli kat mana? Lepas tu dia pergi semak pula dekat dapur orang tu. Tengok katakan kau, kuku potong tak? Semua dicek. Tak perlu. Imam Al-Ghazali, ini adalah hadis Nabi SAW. Sehingga Nabi katakan bahawa tidak perlu sampai kita mencari ke penghujungnya. Daripada mana kita ambil. Cukup sekadar kita tahu daripada mana dia datang. Sekadar tu je. Dan kalau kita kata dia datang daripada orang yang kita yakin bahawa duit itu adalah halal, makanan itu adalah halal, maka selesailah, makanlah. Tak payahlah cari daripada mana datang ni duit ni. Kau ambil daripada mana? Oh, saya bekerja. Kerja dekat mana? Oh, kerja dekat syarikat sekian. Bos kau macam mana? Cerita detail habis. Lah duit tu tahu sampai ke tempat judi yang haram. Ujung-ujung sekali dapat tahu dah perkara yang dosa. Duit kita pun dalam kocek kita, dalam dompet kita ni, kalau dok teliti habis, takkanlah toke babi tak pernah pegang. Contoh gitulah. Mesti ada punya. Pasal dalam keadaan dah berpindah-pindah, mesti terkena punya. Duit kita ni dah berapa lama duduk dalam dunia ni. Maksudnya berjalan sampailah kepada tokek babi contohnya. Haram juga nanti. Orang yang tokek arak contohnya, haram juga.
Jadi dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita tidak perlu mencari sampai detail begitu, cukup sekadar kita tahu daripada mana datang. Bahkan memadailah bagi kamu bahawa engkau menghindari apa-apa yang telah engkau kenal pasti bahawa harta itu adalah haram, atau engkau sangka bahawa ia adalah haram dengan bukti-bukti yang nyata yang telah sabit pada harta tersebut. Ini kita bincang pada kuliah yang lalu. Maksudnya dalam keadaan kita tahu bahawa kalau ianya daripada hasil yang haram, sumber dia kita tahu dah buktinya, maka tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Contohnya dalam keadaan ada orang nak belanja kita makan, tiba-tiba dia kata pada kita, aku menang ekor, kata dia. Nak belanja makan. Kan kedai mamak. Jadi kita tak boleh makan pasal kita dah tahu dah. Buktinya adalah dia bagi tahu yang dia ambil duit itu ataupun menang duit itu daripada judi. Maka tidak dibolehkan kita makan sama sekali. Dia kata kalau dah termakan Ustaz, takkan nak muntah balik. Makan dah makanlah. Itu rezeki lah. Kan? Tak boleh buat apa dah. Jadi macam orang yang termakan daging babi lah. Pergi luar negara, tak tahu yang itu adalah daging babi, dia termakan. Makan, baru cek tengok dia punya bahan-bahan dia. Ada babi dalam tu. Habis dia ambil tanah, dia samaknya mulut dia. Tak payah lah tuan-tuan. Tak payah 7 kali basuhan tu, tak payah dah. Pasal dah termakan, selesai. Jadi dalam keadaan itu tidak berlaku dengan sengaja. Apa yang Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebutkan pada kitabnya ini adalah berkaitan dengan sekiranya kamu tahu sumber daripada mana kamu ambil dan masukkan ke dalam makanan itu ke dalam perut kita, sumbernya yakin haram, maka tak boleh. Ataupun dia kata sumbernya daripada zon yang haram, sangkaan kita. Zon ni, kalau dalam bab tasawuf, zon ni 75%. Kita belajar bab peratus. Kalau 100% dipanggil yakin. Yang ni bukan pakai untuk makan saja, semua ibadat kita, sembahyang ke, wuduk ke, semua pakai yang ni. Dalam fiqh, dalam tasawuf dia sebut. Yakin 100%, itu nama dia yakin. Kalau zon, dipanggil zon tu dia duduk dekat 75%. Mana kuat nak kepada yakin? Zon. Syak ni orang Melayu pun pakai juga. Syak kan? Syak wasangka. Dalam bahasa Arab, syak juga. Syak 50%. Syak 50%. 50-50. Tak boleh. Yang ni tak boleh pakai. Pasal apa? Dia masih lagi dalam, contohnya dalam keadaan kita semayang tiba-tiba terasa kentut ke tidak tadi? Kentut ke tak tengah semayang tu kan? Pakai ni lah. Mana kita? Yakin? Zon? Syak? Kalau kata syak, jangan layan. Itu mungkin daripada syaitan. Tapi kalau dah baunya keluar tu, iyalah tu. Keluar je lah. Pasal dah keluar bau kan. Nak pula lagi bunyi siapa pula lagi? Kan? Jadi keluar je lah. Itu dah tambah yakin. Dia akan naik bila mana. Itu hanya terpakai untuk diri kita saja. Untuk orang lain kita tak boleh pakai. Jadi kita yang belajar bab peratus ni, sangkaan ni, dia panggil sangkaan ni, dekat mana kita untuk kita nak hukum kesalahan ataupun hukum perkara yang tengah laku. Jadi dalam keadaan kalau kita kata syak, jangan layan. Terus. Bawah daripada syak dipanggil waham. Waham ni 25%. Lagi tak boleh pakai ya. Waham ni memang rasanya memang kentut betul. Maknanya dalam keadaan dia tak pasti betul lah. Memang jauh sangat daripada zon, jauh sangat daripada yakin. Memang ini dalam keadaan waham. Jadi sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia menggunakan kalimah zon dekat sini. Maksudnya dalam keadaan dia sangka memang sumber itu daripada sumber yang haram. Sangka maksud dia macam mana? Memang contohnya dia katakan bahawa orang ini dikenali dengan orang yang memang kaki dosa, kaki maksiat ataupun kaki judi contohnya. Tiba-tiba dia nak belanja kita makan. Jadi ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali adalah zon, sangkaan. Secara ghalibnya, kebiasaan, memang hasil duit daripada dia adalah duit yang haram. Maka tak boleh makan. Tak boleh makan. Jadi daripada sudut dia dah kira sebagai zon, maka tak boleh makan. Jadi dalam keadaan kita kena tahu daripada mana sudut kita yakin, zon, syak dan waham tadi. Kalau 0% lagi tak yakin langsung lah, memang kena jauhkanlah daripada perkara itu. Jadi itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Dan ada lagi disebutkan, adapun harta yang sudah nyata haram, maka hal ini sudah tidak perlu diterangkan lagi. Ini kata Imam Al-Ghazali. Ini perenggan yang kita bincangkan malam ni. Adapun harta yang sudah nyata haram, maka hal ini sudah tidak perlu diterangkan lagi. Maksudnya dalam keadaan kita dah tahu dah memang sumber daripada sumber yang haram, ataupun makanan yang diberikan kepada kita itu adalah daripada sumber yang haram. Kita tak cerita makanan tu makanan yang haram ataupun makanan tu babi ke arak ke, kita tak cerita yang tu. Sumber dia, maksudnya dia beli daripada pakai apa? Duit tu duit haram ke duit halal? Dia kata sumber, bukan makanan tu. Makanan tu kita tahulah kita takkan makan. Tapi sumber tu daripada sumber mana?
Kalau dia ini adalah orang kita kenal dalam keadaan memang dia ini orang baik-baik bagi kita makan, yakinlah memang dia itu bawa makanan yang halal. Kita tak boleh nak hukumkan ni datang pada mana, ni datang tiba-tiba bawa buah pakai tembikai pun besar. Tiba-tiba kita nak hukumkan dia membawa makanan yang haram, tak boleh. Sebab secara ghalibnya kita kenal dia adalah orang yang baik-baik, dan kita tak pernah tahu pun dia ni orang berjudi ke, buat dosa ke, maksiat ke, tak ada. Jadi sumber yang ada daripada dia itu adalah sumber yang halal. Tapi yang Imam Al-Ghazali pesan memang terang-terang dah, memang itu adalah daripada sumber yang haram, maka tak boleh makan. Dan harta yang disangkakan, zan tadi, harta yang disangkakan haramnya dengan beberapa tanda ialah seumpama harta raja-raja yang zalim. Tak boleh makan juga. Harta daripada raja-raja yang zalim. Raja yang zalim macam mana? Raja yang mungkin dalam keadaan diingkar atas perintah Allah. Zalim Zalim ni lawan kepada zalim ialah adil. Lawan kepada zalim adalah adil. Dan adil ni maksudnya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan adil sama rata. Adil sama rata tu Melayu lah. Tapi adil dalam bahasa Arab ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh kita kata adil, seorang atuk pergi ke Mekah, ada 2 orang cucu di Malaysia, dia punya kampung lah, nak belikanlah oleh-oleh kat cucu dia 2 orang, laki seorang, perempuan seorang. Adil punya pasal, dua-dua belikan kopiah. Adil tu. Kalau adil yang itu dimaksudkan, itu tak adil nama dia. Itu kena cek balik otaknya tu, betul tidak? Sebab ada seorang laki cucu, ada seorang perempuan cucu. Maksud kalau dalam keadaan adil, seorang beli kopiah, seorang beli tudung, maka itulah namanya adil. Jadi adil yang dimaksudkan sini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi dalam keadaan kita tahu, bila katakan raja-raja yang zalim itu, yang tidak menurut perintah Allah, ataupun raja-raja ini melakukan dosa dan maksiat, daripada sumber dia tak boleh kita makan. Kita tahu dah daripada sumbernya adalah sumber yang haram. Ataupun kata Imam Al-Ghazali dan juga pegawai-pegawainya, maknanya menteri-menteri di bawah dia. Maknanya dalam keadaan yang semua yang bersangkut paut dengan raja-raja itu tadi, maka sumber daripada mereka tidak boleh dimakan, kerana itu juga dikira sebagai zon, sangkaan yang haram. Dan harta orang yang tidak ada pekerjaan kecuali hanya meratap orang mati, sama tak? Dia tak ada kerja, tapi kerjanya dia duduk kat rumah orang mati menangis. Pasal apa menangis? Pasal nanti dapat duit. Kerja tak nak. Atau bahasa mudahnya adalah meminta-minta. Meminta-minta duit daripada orang lain. Kerja tak mau. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Halal wa Haram fil Islam, maka hukum menganggur adalah haram. Yang menganggur sambil meminta-minta pada orang lain. Tapi kalau menganggur tengah tunggu kerja tak ada, itu tak adalah haram. Yang haramnya adalah menganggur yang dengan tujuan untuk meminta-minta kepada orang, hukumnya adalah haram. Samalah ni, dia kerja tak ada. Kerja dia dalam keadaan dia nak tunggu orang mati, kemudian dia meratap menangis. Meratap menangis nanti dapat duit. Biasa ni budaya orang Cina buat gitu kan. Biasa orang Cina datang menangis dapat duit. Okey, jadi dalam keadaan duit itu pun kita tak boleh makan. Duit daripada orang yang meratap. Maknanya orang yang dia tak ada kerja tadi, dia pergi meratap, kemudian dia dapat duit, kalau dia belanja kita makan, tak boleh. Ini tidak dibenarkan. Dan ini juga dipanggil sebagai sangkaan, zon. Dipanggil sangkaan haram. Atau menjual arak. Lagilah kalau kita kata sebagai menjual arak, 10 perkara ataupun 10 orang la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat 10 orang yang dalam sangkut paut dengan arak ni. Orang yang memerah arak, orang yang menjual arak, orang yang menghidangkan arak, orang yang membawa arak. Maknanya semua yang bersangkut paut dengan arak, semua dilaknat. Dan sumber dia tak boleh dimakan. Itu sangkaan lah, itu dalam keadaan. Tapi kalau kita dalam keadaan yakin, dia ni memang dalam keadaan menghidangkan kita dengan arak, ataupun hasil yang dia ambil itu adalah daripada hasil arak, itu bukan sangkaan lagi dah. Itu yakin. Okay, itu yakin. Tetapi kita tahu bahawa dia ini adalah orang yang bersangkut paut dengan arak. Dah datang bawa makanan kepada kita. Jadi sangkaan zon tu, kata Imam Al-Ghazali, maka tidak boleh makan ataupun ambil daripada sumber dia. Sebab ghalibnya, secara biasanya memang dia bekerja dengan arak, maka ini diharamkan. Atau bermuamalah dengan cara riba. Muamalah dengan cara riba. Mana riba dalam keadaan dia ada faedah, ada bunga.
Kita tahu dia ni kalau bagi pinjaman pada orang, maka akan ada bunga, akan ada bayaran lebih. Jadi kalau dia datang memberikan kita makanan, minuman, maka dia tidak boleh kita makan. Tentang kesan dia pasal apa? Kesan dia nanti doa yang kita minta pada Allah tak mustajab. Nabi pernah sebut dalam hadis yang panjang. Nabi katakan bahawa ada seorang laki-laki yang dia bermusafir. Dalam keadaan dia ini kusut rambutnya, badannya berdebu, mukanya berdebu, bajunya dalam keadaan lusuh. Kemudian dia angkat tangan ke langit sambil mengatakan ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kemudian Nabi kata bahawa wa mat'amhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Nabi katakan makanan dia adalah daripada sumber yang haram, minumannya daripada sumber yang haram, pakaiannya daripada sumber yang haram, duit yang datang pun daripada sumber yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lizalik. Bagaimana Allah nak memustajabkan doa yang di tengah minta ya Rab tadi? Sedangkan ulama dia mengkaji hadis ini, laki ni dia dah ada 4, saya ingat saya dah sebut tadi. Ada 4 dah syarat memakbulkan doa waktu itu. Pertama, dia ni adalah orang yang musafir, mustajab dah Nabi sebut dalam hadis. Orang yang musafir doanya tidak ditolak oleh Nabi. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang tawaduk, rendah diri pasal keadaannya lusuh. Dalam keadaan tidak, maknanya bukanlah lepas ni berdoa kena koyak-koyak baju, taklah, tapi dalam keadaan rasa rendah diri pada Allah. Maka itu ada juga syarat untuk memakbulkan doa. 2. Yang ketiga, dia angkat tangan ke langit. Itu juga syarat memakbulkan doa. Nak doa angkat tangan tinggi. Jadi itu juga syarat untuk memakbulkan doa. Dan yang keempat, dia ulang-ulang doa tu. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, itu simbolik lah. Mana kalau kita nak doa, ya Allah sihatkan badan aku, ulang lagi, ya Allah sihatkan badan aku. Kadang-kadang imam biasa dia akan baca doa, dia akan ulang 3 kali benda tu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Diulang tu, itu syarat memakbulkan doa. Laki ni dah ada 4 syarat. Tetapi kata Nabi, fa'anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah nak makbulkan doa? Kalaulah semua daripada hidupnya daripada sumber yang haram, makan haram, minum haram, pakaian haram, sumber yang dia dapat pun daripada sumber yang haram. Ni kesan. Satu Imam Al-Ghazali dia pesan pada kita bahawa jaga benda-benda ni semua. Jaga dalam kehidupan kita, jangan ada yang makan bermuamalah dengan secara riba, jangan. Jika dalam keadaan kita masukkan dalam badan kita adalah perkara yang haram, maka tidak akan mustajablah doa kita. Itu satu. Itu kesan yang satu. Kesan yang lain lagi banyaklah. Lagi banyak kesan-kesan yang lain. Atau berjual beli seruling dan alat-alat muzik dan seumpamanya. Okey, yang ini Imam Al-Ghazali dia berpegang kepada pandangan bahawa alat muzik, seruling dan seumpamanya adalah haram. Sebab kita tahu bahawa hukum fatwa berkaitan dengan alat muzik ada 2. Satu haram, satu makruh. Jadi kena adil dengan ilmu. Kita tak boleh katakan haram semata-mata. Tak boleh lah. Dan kalau kata mengajar, esok-esok kita juga adalah mengajar anak kita esok ke saudara mara kawan-kawan kita besok. Jangan tiba-tiba terus hukum haram saja. Tak sebut langsung perkataan makruh. Sedangkan ada yang menyebut makruh. Dr. Yusuf Al-Qardawi sebut makruh. Sama dengan rokok. Kan? Kalau ia pun kita tak isap rokok, jangan tiba-tiba kata haram terus, tak boleh berdosa. Mana tahu dia pegang pada yang makruh, sebab ada hukum makruh. Jadi tak bolehlah katakan, maksudnya kena adil dengan ilmu. Walaupun kita tak buat, kita kena adil dengan ilmu. Jangan kata haram ni, berdosa ni, masuk neraka ni walaupun sembahyang. Mana boleh? Sebab dah ada fatwa satu dunia, bukan kebangsaan saja, malah dunia fatwa mengatakan bahawa, cumalah kalau yang kata kebanyakan ulama mengatakan rokok itu adalah haram, tetapi minoriti, dia kata kaul yang sedikit mengatakan bahawa makruh. Jadi boleh jadi dia pegang kepada yang makruh, silakan, tak ada masalah. Dan kalaulah kata dia berpegang kepada yang makruh, maka jual beli dalam rokok itu juga adalah makruh. Okey, sumber yang dijual beli itu juga adalah makruh. Tapi kalau dia berpegang kepada yang haram, jual belinya juga adalah haram. Ada juga kadang-kadang orang berniaga kedai dan seumpamanya restoran ke apa semua, dia berpegang kepada yang haram tapi dia jual rokok. Jadi sumber yang dijual rokok tadi itu haram lah, pasal dia dah berpegang kepada haram. Jadi sumber yang dia dapat daripada hasil jual rokok tadi adalah haram. Jadi gitu. Sama dengan alat muzik. Kalaulah dia berpegang kepada yang haram. Imam Al-Ghazali, saya bacakan kitab dia ni pasal kita raikan. Dia adalah pengarang kitab. Imam Al-Ghazali, juga Syekh Abdul Qadir Al-Mandi dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, dan kebanyakan ulama-ulama mengatakan bahawa alat muzik adalah haram. Tetapi bukan semua. Minoriti mengatakan bahawa ada juga yang makruh. Berdasarkan hadis-hadis yang lain.
berdasarkan hadis-hadis yang ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana hari raya tiba-tiba Abu Bakar datang marah, ada dua orang yang sedang bergembira. Nabi kata biarkan, ini hari raya, boleh kita bergembira. Dan macam-macam lagi hadis yang ada untuk menguatkan hujah bahawa bukanlah haram secara mutlak. Jadi kita tak boleh katakan sepakat para ulama mengatakan haram, tak. Kita boleh katakan jumhur saja ulama mengatakan, jumhur ni maksudnya kebanyakan, jumhur saja ulama mengatakan alat muzik itu adalah haram, tetapi minoriti yang sedikit mengatakan makruh. Jadi terpulanglah kita nak pegang yang mana. Jangan pula kata Ustaz, habis saya nak pegang yang mana. Dah kita keluarkan bagi tahu ni haram dengan makruh, dia suruh kita pula pilih untuk dia haram ke makruh. Kita lah pegang sendiri kita nak pegang yang mana. Sebab kita dah ada ilmu hari ni, kita dah tahu dah haram ke makruh. Jadi kita nak pegang yang, oh saya nak pegang yang haram, silakan. Kalau ada orang yang nak pegang makruh, silakan. Tak boleh nak marah. Pasal hukum itu bukan kita yang buat, tetapi dia difikirkan oleh, dia dikeluarkan hukumnya oleh ulama-ulama yang mujtahid. Faham maksudnya daripada sumber hasil daripada jual beli alat muzik tadi, Imam Al-Ghazali dia pegang kepada haram. Maka kalau orang yang membawa makanan, memberi kita makanan, sumber itu daripada sumber alat jual beli alat muzik, maka adalah haram. Tapi kalau kita pegang yang makruh, makruhlah dia. Okey. Baik, melukis memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan bahawa orang yang mencipta manusia ataupun buat patung gitu kan, melukis dan seumpamanya, dalam keadaan yang disebutkan pada zaman Nabi itu adalah ketika zaman jahiliyah yang orang suka menyembah selain daripada Allah. Maksudnya dalam keadaan ketika itu kalau dibuat patung, dibuat lukisan, maka orang akan sembah dia. Orang akan sembah patung, orang akan sembah lukisan. Dan ada hadis Nabi juga sama-sama menyebutkan bahawa daripada lukisan ataupun patung yang dilakukan esok di hari akhirat, akan disuruh orang yang melukis dan membuat patung tersebut, hidupkan patung tersebut ataupun hidupkan lukisan tersebut. Jadi itu antara yang kita sebutkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, yang dalam ketika itu zaman yang susah, zaman yang ketika mana transformasi daripada jahiliah kepada Islam. Jadi sebab itu Nabi SAW, macam Nabi sebutkan, saya bagi contoh, Nabi sebutkan ketika mana awal-awal Islam dulu, Nabi larang untuk orang pergi ke kubur. Pasal apa? Pada zaman jahiliah mereka ada nihayah dipanggil sebagai meratap di kubur sehingga koyak baju, pukul badan. Sebab apa? Meninggal seseorang yang disayang. Jadi Nabi larang benda ni. Pada awal-awal Islam dipanggil Sadrul Islam. Awal-awal Islam dulu Nabi larang untuk ziarah kubur. Sehinggalah pada pertengahan Islam, orang dah masuk dalam Islam ramai, orang dah faham tentang Islam. Nabi pernah kata, Nabi kata dalam hadis, dulu aku pernah melarang kamu untuk ziarah kubur, tapi sekarang pergilah menziarah kubur sebab dah tahu hukum hakam. Jadi sama macam keadaan kita katakan orang yang buat patung tu satu hal lah. Buat patung tu dia punya perbahasan panjang. Tengok buat patung tu untuk apa. Kalau kata buat patung itu adalah untuk nak bagi contoh di shopping kompleks kan, buat patung untuk letak pakaian, boleh, tak ada masalah. Contoh di Petronas ataupun di Petropam ada patung yang bergerak belon tu kan, macam tu jalan kita kan, ada yang gerak begitu. Jadi itu tak ada masalah. Dan bukan dalam keadaan patung yang dibuat untuk buat penyembahan, yang itu dilarang dalam Islam. Dan lukisan sama juga. Kalaulah lukisan itu dibuat semata-mata untuk nak bagi orang sembah, maka sumber daripada lukisan itu juga haram. Sebab dia menyuruh orang yang melihat itu sembah. Tetapi lukisan yang dibuat adalah daripada sebab mungkin dia punya hobi ataupun mungkin saja dia buat lukisan tersebut, maka tidaklah disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan haramnya melukis, walaupun lukisan itu lukisan makhluk yang hidup, manusia, potret, contoh yang potret gambar betul real tu kan, maka tidaklah dikira sebagai haram. Pasal apa? Tujuan daripada lukisan itu bukanlah daripada untuk nak memberi gambaran kepada orang supaya orang boleh sembah kepada gambaran ataupun lukisan tersebut. Jadi daripada sudut itulah ulama mengeluarkan hukum kepada yang melukis, maka tidak menjadi masalah daripada sumber duit ataupun rezeki yang dia dapati. Niat itulah apa hasil ataupun apa niat dia daripada dia nak buat. Hadiah menembak. Okey. Oh, orang bagi hadiah. Hadiah tu adalah gambaran patung. Okey, hadiah tu adalah patung yang sedang menembak. Okey. Jadi apa hukum dia ke macam mana? Hukum letak di rumah ataupun hukum ambil?
Okey, baik. Jadi letak kat rumah daripada sudut Nabi SAW sebutkan berkaitan dengan patung yang cukup sifatnya, dia yang boleh letak patung dalam rumah dua tempat je. Dua sebab saja. Selain daripada ni tak boleh. Yang pertama, patung yang dibenarkan untuk masukkan dia ke dalam rumah adalah permainan kanak-kanak. Permainan kanak-kanak. Ini boleh. Kalau ada kanak-kanak umur setahun, budak-budak, dia dapat patung tu, contoh teddy bear lah. Teddy bear tu maksud dia adalah patung lah tu. Dia main pakai apa semua. Kemudian ini dibenarkan. Sebab dalilnya apa? Dalilnya ketika mana Nabi SAW masuk ke dalam rumah, dia tengok Aisyah radhiyallahu sedang main kuda berkepak. Kuda yang ada kepak. Dan Nabi SAW tidak larang pun Aisyah main kuda yang berkepak itu. Menunjukkan bahawa kanak-kanak, ketika itu Aisyah masih lagi kanak-kanak, dibenarkan untuk main patung dalam rumah. Itu pertama. Dan yang keduanya adalah patung yang pertama dalam keadaan permainan kanak-kanak, dan yang keduanya adalah patung yang tidak cukup sifatnya. Patung yang tidak cukup sifatnya. Macam saya sebut tadi berkaitan dengan patung yang ada di shopping kompleks. Contohnya kan, shopping ada di shopping kompleks, patung tu tidak sempurna. Kalau tuan-tuan buka dia punya pakaian, dia akan ada sambungan tu kan, sambungan kepala dia macam tak sambung dengan betul. Maka daripada sudut tak kesempurnaan itulah dibenarkan untuk dimasukkan ke dalam rumah. Jadi tak sempurna itulah yang menyebabkan dibenarkan dalam Islam. Tapi kalau sempurna dan dihiaskan pula di atas almari, maka dia punya kesan adalah malaikat rahmat tidak akan masuk dalam rumah. Jadi kalau kata tuan tadi berkaitan dengan hadiah yang dikatakan sebagai patung berpegang dengan senapang pistol tadi, maka tidaklah boleh kita letakkan di dalam rumah secara sempurnalah gitu. Tapi kalau kita cacatkan sikit dia punya patung, saya ingat tidak menjadi masalah berkaitan dengan itu. Dan patung yang dimain oleh kanak-kanak pun setelah mana habis main juga tak dibenarkan untuk kita letakkan di atas almari, hiaskan, dia tak boleh. Sebab dah habis main, letakkan dalam kotak, simpan. Dan besok dia dah besar, maka tidak boleh lagi dah simpan patung-patung yang ada dalam rumah kita, pasal tak ada lagi kanak-kanak dah. Jadi itu yang disebutkan berkaitan dengan hukum patung yang ada dalam rumah. Dua tu je dibenarkan. Selain daripada itu tidak dibenarkan lagi. Okey, maka sesiapa yang engkau telah ketahui secara pasti bahawa kebanyakan hartanya adalah daripada sumber yang haram, maka apa yang engkau ambil daripada tangannya, walaupun boleh jadi ia halal, adalah haram, kerana itulah ghalib pada sangkaannya. Yang ni daripada sudut apa tadi? Zon tadilah. Kita tahu dah dia ni memang bekerja arak contohnya kan. Kita tahu dia bekerja daripada sudut pekerjaan yang menghasilkan arak. Walaupun dia datang tadi tu membawa makanan yang halal, ataupun mungkin dia kata ini halal, ni memang halal, tapi secara ghalibnya dia memang bersumberkan daripada sumber yang haram, maka tak boleh ambil. Ini pendapat daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan apa sajalah yang berkaitan dengan sangkaan yang kita sebutkan tadi, maka itulah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab secara ghalib ni maksudnya secara kebiasaan. Biasanya kita kenal dia memang judi contohnya. Biasanya dia memang bersekongkol dengan raja-raja yang zalim contohnya kan. Di sumber yang dibawa, dan Imam Al-Ghazali kata walaupun boleh jadi ianya halal, tetapi dia jadi haram buat kamu. Kenapa? Kerana secara ghalib kita tahu dia adalah daripada sumber yang hasil dia daripada sumber yang haram. Di antara harta yang jelas haram, insya-Allah kita akan bincang pada kuliah akan datang. Daripada sudut menjaga perut lagi, insya-Allah kita akan habiskan lagi pada kuliah akan datang. Wallahu alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mendatangkan mohon kepada-Mu ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan dan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.